أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وللشارح الإمام النووي الجاوي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatil Hidayah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung mudzakarah kita dalam kitab kuning pada muka surat 23. Baik. Kalau kitab biru 53. Kitab kuning 23, kitab biru 53. Baik. 23 sampai A'inni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Atau mengucapkan ini apabila kita berkumur, ya, ini apabila kita berkumur, atau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sebahagian lagi ditambahkan wa husni ibadatik, ya. Sebahagian lagi ditambahkan apa dia? Wa husni ibadatik. Maknanya apa dia? Ya Allah, tolonglah aku. Dengan makna beri kurnia padaku. Kurniakan padaku. Dalam mengingatimu, zikrika tu mengingatimu, wa syukrika dan mensyukuri nikmatmu. Mensyukurimu dengan makna mensyukuri nikmatmu. Kalau ditambahkan wa husni ibadatik, dan juga kebaikan dalam beribadah kepadamu. Kebaikan dalam beribadah kepadamu. Bahkan doa ni, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, bukan sekadar kita baca dia pada waktu berkumur. Bahkan boleh dibaca
ketika mana kita berdoa pada bila-bila waktu. Minta Allah Ta'ala tolong dengan makna kurnia. Kurnia apa? Kurnia taufiq dan hidayah. Kurnia taufiq dan hidayah. Apa makna taufiq? Kekuatan untuk taat. Itu taufiq. Hidayah, petunjuk. Dan bila sebut hidayah, terbahagi kepada dua. Petunjuk daripada bukan Islam kepada Islam. Yang pertama. Maknanya kalau satu orang dia masuk Islam, kita kata dia tu dapat hidayah dah tu. Dengan maksud apa dia? Daripada bukan Islam kepada Islam. Itu makna hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, makna yang kedua dengan makna petunjuk di sudut ibadah dan ilmu. Petunjuk di sudut ilmu dan ibadah. Ini bagi yang Islam. Maknanya kalau kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, ihdina tu hidayahkanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi itu dengan maksud kita minta agar Allah Ta'ala bagi petunjuk ilmu dan amal tadi tu. Ibadah tu amal lah, petunjuk ilmu dan amal. Itu makna kita minta hidayah. Taufik, kekuatan taat. Ya, taufik, kekuatan taat. Terkadang orang dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk ilmu, petunjuk untuk beramal, dia dapat, tapi tak dapat taufik, kekuatan ibadah ataupun kurniaan ibadah, tak dapat. Dia tahu je kata solat fardu ni wajib, pahalanya sekian-sekian pahala, tahu je, tapi tak diberi kekuatan taat, tak solat. Maknanya tak lazim seorang yang diberi hidayah juga mendapat taufik. Tak lazim dua-dua tu. Boleh jadi dia dapat hidayah tu, taufik tak ada. Maka kena minta dua-dua. Ya Allah, berilah kepadaku taufik dan hidayah. Jadi letak nama taufik hidayat. Tu memang kenalah tu dua-dua tu, kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berkumur, kita dah sebutkan sebelum ni tentang cara berkumur. Ya. Kita dah sebutkan sebelum ni tentang cara berkumur, yang para ulama kita telah bahaskan tentang beberapa cara. Ya. Iaitu dengan kita, yang pertamanya, yang paling afdal lah, yang paling afdal adalah satu air, okey, satu tapak tangan ni, setengah dalam mulut, setengah lagi sedut.
setengah lagi. Jadi kalau tak mampu sedut pun masuk sikit-sikit je lah, gitu. Tapi sebenarnya yang paling sempurna adalah sedut. Ya, awal-awal memang sakit, lepas tu dah tak sakit dah. Ya. Kemudian kita masukkan dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Itu caranya lah yang paling afdal. Dan ada lagi cara-cara yang kita dah sebutkan sebelum ni. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, kemudian ambillah air untuk membasuh hidungmu. Ini dengan maksud kalau dia tak sekalikan basuhan mulut dan juga hidung, ataupun kalau dia sekalikan mulut dan hidung, maka masa masuk di mulut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila masuk pula ke hidung, maka baca yang lain pula, walaupun dengan sekali tadahan air. Ya, sekali tadahan air boleh dibaca 2 doa. Baik. Cuma dalam ni dia macam seolah-olah dia bahagilah. Sebenarnya cara yang paling afdal adalah disekalikan. Baik. Kemudian ambillah air untuk membasuh hidungmu dengan tangan kanan lah, dan hiruplah air, sedutlah, sedutlah air, hidung sedut, sedutlah air 3 kali. Sedutlah air 3 kali. Kalau dalam kitab disebut sampai khayshum. Sampai apa dia? Sampai khayshum. Khayshum ni sini ni. Ni tulang hidung ni kan. Tulang hidung ni sedut sampai rasa di sini. Dia nak buat tu, kalau tak biasa buat susah lah. Kena pula kadang-kadang hidung sumbat, pagi-pagi hidung sumbat pula, sebelah sumbat, payah juga. Tapi sebenarnya elok untuk resdung kalau ikut dalam perbahasan para ulama lah berkaitan hikmah sedut ni. Baik. Jadi disebutkan apa dia? Sedutlah air 3 kali, kecuali dalam puasa. Dalam puasa jangan masuk dalam hidung dengan sedut. Sekadar zohir, kita kata apa, zohir sini saja, zohir yang kita nampak daripada muka ni je. Disapu, diusap pada hidung. Kalau dalam puasa tak boleh sedut. Tak kenyang pun sedut. Dia bukan kira kenyang tak kenyang. Dia kira memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Dan keluarkanlah air dan kotoran di hidung dengan jari kelingking kiri. Macam ni. Kita pegang macam ni. Itu. Lecit kan. Hembuskan. Itu dia. Begini. Kemudian kalau nak masukkan ke dalam, kalau kita dah masukkan macam tu, kalau nak menyelat, masuk dengan kelingking kiri ni. Begini. Lepas tu keluarkan pun pegang macam ni. Itu. Itu dia. Itu cara yang sunnahnya lah. Kalau kita tak buat macam tu pun tak apa. Kadang orang macam tu je kan. Masuk je macam mana pun. Tapi bila kita dah tahu ni, kita amalkan, mudah-mudahan dapat pahala yang lebih sempurna kita punya cara wuduk kita. Baik. Sambil mengucapkan di waktu istinsyaq. Istinsyaq ni menyedutkan air, memasukkan air dalam hidung.
sambil mengucapkan di waktu beristinsyaq, Allahumma awjid li raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku bauan syurga sedang engkau redha kepadaku. Yang ni kita minta lah, setiap daripada anggota ni kita minta lah dia punya kebaikan dia. Cuma kalau dalam i'anah, para ulama kata kalau tak mampu nak baca panjang-panjang ni, macam-macam jenis ni, sekurang-kurangnya kita baca apa dia? Ya Allah, setiap kali basuh muka ke, basuh anggota badan ke, ya Allah, jadikanlah anggota muka ni, takdirkanlah anggota muka ni kepada apa yang engkau redai. Selesai. Masa basuh, masa berkumur, ya Allah, jadikanlah, takdirkanlah mulutku ini pada perkara yang engkau redai. Masa masukkan air ke dalam hidung, ya Allah, takdirkanlah hidungku ini pada perkara yang engkau redai. Selesai masalah semua. Yang ni yang paling simple lah. Dia panggil apa? Perkara jami' je, maknanya secara umum je lah, keseluruhan lah. Maka kalau nak baca yang tu pun boleh, nak baca yang ni pun boleh juga. Nak baca yang ni pun boleh juga. Jadi tak ada masalah. Cuma nak baca yang ni kena bawa masuk lah dulu kitab ni dalam tandas. Tapi boleh juga sikit-sikit. Mula kita kata awal-awal tu hafaz yang basuh tangan dulu. Contohlah. Selama sebulan amal tu je dulu. Bulan kedua pula hafaz yang lain pula. Ni kalau cara kami dulu gitulah. Maka tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tak apa. Yang penting kita dapat hafal walaupun sikit-sikit, walaupun lama. Mudah-mudahan dapat kesempurnaan wuduk. Bila sempurna wuduk, dia akan memberi kesan kepada solat kita pula. Dia yang penting daripada awal tu dulu. Baik. Kemudian dalam Al-Adhkar Imam An-Nawawi disebutkan, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, janganlah engkau haramkan, maknanya halang aku daripada bau kenikmatan. Ni syurga na'im, tuan-tuan. Jannatun na'im, syurga na'im. Jannatun na'im, syurga na'im. Raihata na'imika wa jannatik, dan syurga-syurgamu. Maknanya kita minta kepada Allah hidung ni boleh bau syurga na'im. Syurga na'im ni maknanya syurga yang diberikan nikmat kepada orang yang beriman. Dan nak juga kalau boleh nak bau syurga-syurga yang lain juga. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling sempurna gabung sekali dua-dua. Allahumma la tahrimni raihatal jannati wa anta anni radin. Kemudian yang kedua, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Gabung sekali. Jadi panjang pula lah. Kalau tak mampu pun pendek je. Tak mampu lagi, ya Allah, takdirkan pada karya yang kau redha. Selesai masalah. Baik. Itu masa masuk air ke dalam hidung. Masa keluarkan air daripada hidung, ucapkanlah Allahumma inni
a'udzu bika min rawaihin nari wa su'id dari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bau-bauan api neraka. Rawaih ni bau-bauan, bau-bauan api neraka dan tempat tinggal yang buruk, iaitu neraka Allah Ta'ala. Kalau boleh, bukan kata neraka tak nak masuk, bau dia pun tak nak. Macam itulah. Bau dia pun tak nak. Maka ini kita minta kepada Allah agar dilindungi kita daripada bauan neraka dan juga masuk ke dalam neraka. Itu isyarat kepada apa? Buang. Lepas tu bila dibuang air, dilecitkan apa namanya, air daripada hidung tu tuan-tuan, seolah-olah kita buang, kita hindarkan daripada bau api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh juga, kan? Dia bukan mesti bahasa Arab, sebab yang wajib bahasa Arab ni dalam solat je. Kalau selain daripada solat, tak apalah, cakap bahasa Melayu boleh. Hafal bahasa Melayu pun tak apa juga. Baik. Kemudian ambillah air untuk mukamu. Ni maknanya apa? Dah selesai sunat. Sunat dah selesai. Maka masuklah kepada rukun wudu. Rukun wudu mula dengan apa dia? Wajah kita. Lepas tu disebutkan dalam Quran apa dia? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Disebutkan dalam Quran 4 perkara ni rukun. Rukun yang anggota lah. Iaitu yang pertama apa dia? Fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kamu. Basuhlah wajah-wajah kamu. Wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga tangan kamu sehinggalah ke siku. Wamsahu, dan sapulah biru'usikum, kepala kamu, sapu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sehingga ke buku lali. Okey, jadi 4 perkara ni rukun. 4 perkara ni rukun. Baik. Kalau tak buat salah satu, maka tidak disebut sebagai wudu. Dia buat wajah sahaja, tangan sampai siku dia tak buat. Contoh, dia terus kepada kepala, kemudian kaki, maka dikira tak ada wudu. Bukan kira batal wudu. Batal ni dia mesti sebelumnya sah. Gentut baru batal. Dia faham? Tapi kalau wudu tu tak sah lagi, macam mana nak kata batal? Maknanya apa? Tak ada wudu. Boleh faham? Itu kalau tak buat rukun dikira tak ada wudu. Tak buat rukun solat dikira tak ada solat. Bukan batal solat, tak ada solat pun. Cuma adalah para ulama kata, perbahasannya panjang juga lah, itu dalam bab usul lah, saya tak bahas panjang lah. Baik, cukup kita kata apa? Bab rukun mesti diselesaikan, wajib diselesaikan. Baik. Kemudian ambillah air untuk mukamu dan basuhlah daripada hujung dahi, tambah situ nak. Basuhlah daripada hujung dahi hingga melepasi dagu. Tambah situ, hingga melepasi dagu. Dan ini dia punya panjang dia. Maknanya panjang dia daripada atas ni,
Ni rambut kita kan. Ni anak rambut ni. Atas sikit daripada ni. Bukan mula daripada sini. Atas sikit daripada ni. Okey. Dibasuh tu, panjang dia tu sampailah ni bawah ni. Okey. Pada asalnya muka ni daripada betul-betul ni sampai ke dagu, itu pada asal. Wajah ni pada asalnya apa dia? Daripada sini betul-betul pertemuan bulu ni, kepala ni sampai ke dagu, itu pada asal. Tapi para ulama mengatakan dikhawatiri kalau kita betul-betul mula daripada sini, takut ada yang tak kena, mungkin satu daripada keluasan jari ni kalau tak kena di sini, contoh, boleh faham? Maka dilebihkan atas ni sikit, dilebihkan bawah ni sikit. Sebab kaedah dalam fiqah apa dia? Kaedah dalam usul disebutkan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tak sempurna kewajipan dengannya, maka perkara itu jadi wajib juga. Faham? Maksudnya gini. Apa-apa yang tak sempurna dengan tak dilebihkan basuhan, sebab takut nanti kalau kita mula daripada sini, takut nanti ada bahagian yang tak kena, maka dilebihkan basuhan. Maka dengan melebihkan basuhan tu akan menjadikan sempurna basuhan muka, maka melebihkan basuhan tu pun jadi wajib juga. Boleh faham sini? Sebab nak menyempurnakan basuhan. Maknanya apa dia? Meluaskan kawasan dia ni bagi menyempurnakan basuhan. Maka meluaskan kawasan tu pun jadi wajib. Sebab dikhawatiri kalau tak meluaskan kawasan tu, dikhawatiri tak sempurna basuhan. Itu dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia muskil. Dia kata bagi wanita muslimat, dia kata kenapa kena tutup bawah ni? Bawah ni kan? Sebab ni dia kata kawasan muka. Sebenarnya tak. Sini bukan kawasan muka. Asal kawasan muka adalah ni. Sini ni sampai sini. Itu asal kawasan muka. Cuma dilebihkan di sini sebab apa? Nak menyempurnakan wudu. Jadi kalau dalam bab aurat, wanita seluruh tubuh melainkan wajah dan tangan. Maknanya wajah yang dimaksudkan adalah sini sampai sini saja. Bawah ni tetap wajib. Faham? Tetap faham? Boleh tak? Sekali lagi saya ulang. Aurat wanita seluruh tubuh melainkan wajah dan tangan. Baik. Timbul persoalan. Mereka kata melainkan muka dan tangan. Jadi bukankah ketika mana kita wuduk, sini pun kawasan muka, kenapa sini pun kena tutup auratnya? Faham sini? Sini kawasan muka dengan makna menyempurnakan wuduk sahaja. Ini bukan kawasan muka betul. Boleh faham? Kawasan muka betul sini sampai sini. Tapi dalam bab wuduk dilebihkan. Hakikatnya ni bukan muka. Sebab tu sini kena tutup. Lepas tu dalam solat pun sini kena tutup. Dia tak boleh macam ni, dia punya telekung tak boleh. Dia mesti ke depan kan. Tutup sampai ke dagu ni.
Termasuk jugalah dalam kebiasaan kehidupan dia. Mereka kadang-kadang benda ni susah, kadang-kadang tertolak. Para ulama kata dimaafkan. Tertolak, dimaafkan. Ya, sebab benda ni sukar untuk dijaga. Baik. Tapi bukan sengaja lah, tertolak. Jadi ibu ayah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu panjang dia. Itu panjang dia. Maknanya kena bezakan aurat yang wajib ditutup dan perkara yang wajib dibasuh ketika wuduk, itu berbeza. Jangan disamakan. Baik. Kemudian daripada ini lebar pula. Daripada batas telinga hingga telinga yang lain melebar. Itu dia. Nah, maknanya apa dia? Tuan-tuan, hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, ni yang kita panggil apa ni? Anak telinga kan? Anak telinga ke anak telinga. Ini yang asal. Ini yang asal. Lebar muka. Sama juga kaedah dia, melebihkan basuhan hukumnya adalah wajib. Maknanya apa dia? Bila kita basuh tu, kita kenakan air di muka, maka dilebihkan basuhan sampai bawah ni gitu. Dilebihkan. Semua ni dilebihkan. Itu dia. Dan salah satu lagi apa dia? Masa kita nak kenakan air pada muka, jangan dia pergi tepuk. Pak, dia tepuk macam tu. Hukumnya makruh. Dah hafal doa macam-macam lah, sekali tepuk. Makruh. Bila makruh, apa implikasi makruh? Kurang pahala. Kurang pahala. Jadi bila kurang pahala, jadi tak sempurna lah. Bukan tak sempurna tu dengan makna tak sah lah. Tak sempurna ni dengan maksud tak sempurna di sudut pahala. Di sudut sah ni sah lah. Baik. Jadi jangan tepuk. Perlahan-lahan. Gitu. Baik. Kemudian katanya apa dia? Iaitu bahagian antara hujung telinga hingga sudut dahi. Itu dia. Bukan. Usapkanlah air ke rambut di tepi kepala. Usapkanlah air di rambut di tepi kepala. Sini. Ni saya punya kopiah ni, kan? Ni kawasan ni. Nampak dia nak? Jadi guru kami mengatakan, macam mana cara kita nak tahu mana yang wajib untuk dibasuh? Iaitu ni kawasan ni. Kita pakai kopiah ataupun kita letakkan satu tali daripada sini ke sini, okey. Yang ini ni semua wajib basuh ni. Ini termasuk lebar. Maknanya bukan sekadar bukan sekadar sampai sini je. Tapi termasuk sini. Ini dikira sebagai bulu muka dalam bab wuduk. Kena faham tak? Dalam bab wuduk. Tapi dalam bab aurat, sini kena tutup. Untuk wanita, jangan dia pergi buka pula sini, berjuntai-juntai pula. Dia kata, ni bukan aurat ni wajah, bukan gitu nak. Jangan salah faham pula. Kena faham beza bab wuduk lain, bab aurat tu lain. Ni kena faham di sini ni. Jangan disamakan. Bab wuduk ni semua ni jadi wajib ni, bab wuduk ni. Jadi wanita yang rambut dia panjang, jangan dijuntai jangan disisipkan ke belakang ni, jangan. Ataupun dia pergi ikat. Bila dia ikat dia? Sini ni tak kena secara keseluruhan. Sini ni panjang mana? Kalau panjang sini ni sampai lututlah dia kena basuh. Sebab sini dikira bulu wajah dalam bab wuduk. Saya ulang sekali lagi, dalam bab wuduk. Jadi yang ni dia bukan sampai ke sini je. Kan contoh rambut dia panjang sampai
Perut dia contohnya. Jadi rambut dia ni kalau dia tarik sampai perut, maka dia pun basuh daripada sini sampai ke sini sahaja. Bakinya dia tak basuh, tak sah. Nah, tak sah. Sebab bila sebut bulu wajah, semua bulu dia kena basuh, walaupun bulu rambut ni sampai ke kaki sekalipun. Sampai ke kaki lah dia kena basahkan. Senang cerita, nah, potong je sini. Nah, itu senang cerita. Nah, tu dia. Oh, rambut pendek. Jangan rambut pendek pula lah ya. Maksudnya boleh kita kata panjang, tapi untuk di sini ni pendekkanlah kawasan ni. Nah, pendekkan kawasan ni. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan tak wajib sampai ke bawah, tapi majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i kita kata di sini adalah kawasan muka wajib disampaikan ke bawah. Dia beza bab kepala lain. Kepala ni sapu sikit je. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, ni besar kita punya sentuh sini ni, paling kurang ni besar ni kalau kepala kita sapu. Dia kepala tak ada masalah. Bab wajah ni. Nah. Jadi kalau untuk muslimat, dia mesti beri perhatian lah bab ni. Kalau lelaki tak apa, senang. Nah, senanglah. Tambah yang botak-botak tu yang nah, senang masalah. Tak tahu mana dahi dah. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dikata apa lagi? Usapkan pula air ke tempat-tempat tumbuh rambut yang empat, iaitu alis. Alis ni kening. Kening. Betul ya? Jadi bahasa alis. Kening. Kumis. Kumis ni misai. Bulu mata. Bulu mata. Untuk orang yang nak tahajud ke apa ke, kadang-kadang dia hanya basuh tangan, kemudian dia terus bersugi ke, kemudian dia nak ambil wuduk, maka selat-selatkan sikit, takut taik mata banyak. Selat-selat sikit. Gini. Tapi tak wajib masukkan air ke dalam mata, dia pergi buka mata ni masukkan air, tak wajib. Maksud di sini selat-selat ni supaya betul-betul kita kata apa, air ni sampai pada tempat yang zahir. Itu sahaja. Baik. Alis, kening, kumis, misai, bulu mata dan jambang. Wajib diusapkan air, maknanya dibasuhlah semua kawasan tu. Kawasan jambang, jambang ni maknanya daripada sini kepada sinilah kawasan jambang. Okey. Baik. Serta wajib mengusapkan air. Mengusapkan ni tuan-tuan tulis menyampaikan air. Mengusap di sini dengan makna menyampaikan air. Dia sebab wajah ni basuh, bukan usap. Jadi dia mungkin terjemahan Indonesia lah. Jadi bila kata basuh, maka dengan makna menyampaikan lah, bukan dengan makna mengusap. Takut nanti kita salah faham, mengusap ni sekadar kita basahkan sahaja. Dia sebenarnya dengan maksud basuh. Basuh ni dengan maksud apa? Air ni betul-betul kena sampai dalam. Baik. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh jenggot. Tumbuh janggut lah janggut yang tipis. Tipis ni tak tebal. Tak tebal. Bukan yang lebat, bukan yang tebal. Jadi macam mana kita kata apa? Janggut yang tebal dengan janggut tak tebal, dia ada hukum yang berbeza.
Kalau janggut yang tebal, kata para ulama, okey, diandaikan ada orang duduk depan kita jaraknya 3 hasta ataupun 1.5 meter. Dia duduk depan kita 1.5 meter. Diandaikan, adakah dia nampak dagu kita? Okey? Kalau dia nampak dagu kita, janggut ni janggut tipis. Macam saya lah, tuan-tuan tak perlu duduk 3 meter pun, 3 hasta pun, daripada hujung sana boleh nampak dagu. Nah. Memang tak boleh buat apa, nak macam-macam baja letak. Nah. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ni janggut tipis. Bila janggut nipis lah, tak lebat lah. Dia kena wajib sampaikan air, kena selat. Selat ni macam mana? Dari belakang. Tapi macam saya ni pendek macam ni daripada dulu sampai sekarang tak boleh panjang lah. Nah. Memang tak boleh buat apa lah. Dia ada sebahagian orang macam tu lah. Nah. Macam ni lah, dia tak boleh panjang. Memang tak boleh panjang. Simpan bertahun-tahun tak boleh panjang. Nah. Jadi macam saya ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ni macam saya lah. Tak perlu untuk kita buat macam ni lah. Nanti orang tengok buat apa pula tu. Nah, tak perlu macam ni dah. Tapi kalau macam janggut apa Haji Razak ke siapa kan, contohlah kena apa macam ni daripada belakang. Kalau orang yang duduk 1.5 meter depan kita nampak dagu ni, maka kita wajib sampaikan air semua ni, wajib sampaikan. Kalau dia duduk 1.5 meter tak nampak dagu kita, maka janggut kita tu dikira janggut tebal, cukup sekadar zahir sahaja. Sunat selat, boleh faham? Sunat selat wajib disampaikan yang zahir sahaja. Okey, tak wajib dalam. Sekali lagi saya ulang, untuk janggut tebal wajib zahir ni yang kita nampak ni wajib. Sebab dia adalah kawasan muka. Bila kawasan muka, panjang mana janggut kita sampai ke perut, wajib dibasuh semuanya. Secara zahir, kalau janggut tebal lah yang zahir. Okey. Sunat diselat. Selat dia belah belakang macam ni. Sunat hukum dia selat. Tak wajib selat, sunat sahaja. Yang wajib zahir. Okey? Dan tak sunat disampaikan air ke dalam. Tak wajib, minta maaf. Tak wajib disampaikan air ke dalam. Ini bagi janggut tebal. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama fiqh kita bahas kalau perempuan ada janggut macam mana? Saya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini cerita sikit lah. Pernah dulu mengajar geng LGBT, lesbian, gay, bisexual, transseksual. Ya, khatam kitab Hidayatus Sibyan semua khatam, alim. Jadi subhanallah, macam-macam lah ya, kita kata apa, mereka punya keadaan mereka ni. Ada antara mereka yang datang berjanggut panjang, nak salam, ustaz jangan, perempuan. Perempuan rupanya. Ada yang datang bertudung, siap telekung, lelaki. Jadi saya pun keliru masa tu nak panggil akak ke nak panggil abang, wallahu alam. Kan panggil akak kan rupanya abang. Tapi kalau panggil abang marah pula nanti.
Jadi tak tahu nak panggil apa. Saya panggil tuan je lah. Semua saya panggil tuan je berlaku. Yang nampak betul-betul macam perempuan ni, apa namanya, kita panggil tuan je semua, tak kisahlah. Baik. Sampai satu tahap tu, ada di kalangan mereka yang datang ke kelas lelaki pakai telekung. Masa nak solat isyak, mereka kata pada saya, satu orang ni dia kata pada saya, dia kata, "Ustaz, saya nak solat bahagian muslimah." Saya perempuan. Dia kata, "Saya perempuan. Saya nak solat bahagian muslimat. Kalau ustaz tak bagi, saya tak nak datang kelas lagi dah." Macam mana tuan-tuan nak buat? Dia dengan puak ni dia tak boleh garang sangat. Jadi kita kata tak apalah, nak solat belakang silakan, tapi satu syarat je, jangan sentuh yang lain. Terpaksalah tuan-tuan lah. Jangan sentuh yang lain. Kalau sentuh batal, marah lah. Batal apa pula ustaz? Saya perempuan je. Tapi memang lelaki. Itu antaranya lah yang kita kata memang tahap mereka ni, subhanallah, Fatihah pun tak tahu. Maknanya dah lama tinggal solat, dah lama tinggal bacaan Fatihah. Salah satunya lagi apa dia? Berkahwin. Ada yang berkahwin. Dalam kelas, yang wanita berjanggut tu berkahwin dengan lelaki yang bertudung. Tapi masa majlis perkahwinan, yang wanita berjanggut, dia pakai tudung, alhamdulillah. Yang lelaki pakai tudung, dia pakai baju lelaki. Nasib baiklah kat situ. Berkahwin. Alhamdulillah. Dan berubah. Alhamdulillah. Lepas daripada tu berubah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita nak kata cerita apa ni? Cerita dia tentang wanita yang berjanggut tadi tu. Janggut dia tebal. Minta maaf. Janggut dia nipis. Cuma bagi wanita ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata dia ada janggut dan janggutnya tu tebal, dengan maksud kita kata tengok 1.5 meter di depan, kalau tak nampak dagu maknanya tebal. Bagi lelaki kita kata tadi apa? Kalau janggut tebal tak wajib sampaikan air. Tapi bagi wanita, kalau ada janggut tebal wajib sampaikan air. Sebab apa? Kaedah para ulama, an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda yang tak biasa berlaku, kalau ada, maka dia dikira macam tak ada. Maknanya apa dia? Tak biasa berlaku perempuan berjanggut. Kalau ada perempuan berjanggut, maka dikira hukumnya sama juga, iaitu tak berjanggut, dengan maksud wajib dia sampaikan air. Itu kaedah. Berapa lah tuan-tuan? 7.20 lah. Baik. Jadi yang itulah kita kata sampai kepada janggut. Nanti insya-Allah kita sambung pula kepada basuhan muka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada soalan ke? Terlupa kan, takut ada soalan pula, minta maaf. Tak ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama juga.